Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu presiden yang terlama memerintah dalam negeri dia, yaitu bernama Teodoro Obiang Nguema Monsogo. Dan ini adalah seorang ahli politik Ecuador Guinean dan merupakan seorang bekas pegawai tentera dan seorang diktator. Sebab apa dia diktator? Dia memerintah dari start tahun berapa sampai sekarang tahu dia masih memerintah. That's it. So, dia ni telah berkhidmat sebagai Presiden kedua Ecuador Guinea dari 1982 sampai sekarang tidak tukar-tukar. Jadi sebelum ini, dia adalah pengurusi Majelis Tentera dari 1979 hingga 1982. Dari seingat 2025, dia merupakan seorang pemimpin negara, bukan diraja ya, tapi negara, presiden yang paling lama yang berkhidmat di dunia. Jadi selepas dia tamat pengajian dari sekolah tentera Zaragoza Spanyol, Obiang ini memegang pelbagai jawatan di bawah presiden bapa saudara dia, yaitu Francisco Macias Nguema. Ini termasuk pengarah penjara Black Beach yang terkenal, dan juga dia telah menggulingkan Macias dalam rampasan kuasa tentera pada tahun 1979. Dan dia telah menguasai negara itu sebagai presiden dan pengurusi majelis tertinggi tentera. Selepas negara itu dikembalikan kepada pemerintahan awam pada 1982, beliau telah mengasaskan Parti Demokratik Guinea Khatulistiwa (PDGE) pada tahun 1987 lalu dan merupakan Parti Undang-Undang Tunggal Negara itu sehingga tahun 1952. Beliau telah mengawasi kemunculan Guinea sebagai pengeluar minyak terpenting bermula dari tahun 1990-an. Nah, jadi Obiang ini merupakan pengerusi Kesatuan Afrika dari tahun 2011 hingga 2012. Jadi Obiang ini dianggap sebagai pemimpin otoritarian sebab beliau ini telah banyak dituduh juga melakukan rasuah dengan salah guna kuasa. Di bawah pemerintahan dia, Equatorial Guinea ini terus mempunyai salah satu rekod hak asasi manusia yang paling teruk di dunia. Dan juga berbeza dengan aliran yang demokrasi di kebanyakan negara Afrika, Guinea ini pada masa ini merupakan negara yang paling dominan di mana PDGE Obiang memegang hampir ke semua kuasa pemerintahan di negara itu dan juga telah memegang semua hampir kursi di dalam negara itu di dalam badan perundangan sejak dia ditubuhkan. Jadi perlembagaan yang memberikan Obiang kuasa menyeluruh termasuk hak untuk memerintah dan juga segala-galanya. Jadi dia ni seorang diktator. Jadi dia juga meletakkan ahli keluarganya sebagai ahli kerajaan. Daripada keluarga puak etnik Esagoi, Obiang ni dilahirkan pada 5 Jun 1942 di Bandar Aquas, satu bandar daerah Mongomo di wilayah Wilizas. Jadi milik jajahan Spanyol Guinea. Di sempadan semasa dengan Gabon lah dan juga Continental Equatorial Guinea. Dia merupakan anak lagi Gabon Santiago Nguema Enema Obama dan Maria Basogo Nguema. Dia adalah anak ketiga daripada 10 orang bersaudara. Antaranya juga perwakilan keselamatan negara Amerigo Ondo Nguema dan juga bekas Menteri Pertahanan Negara Antonia Mbak Nguema. Jadi ibu bapa Obiang ini berhijrah dari Gabon untuk mengelakkan daripada membayar cukai dan kapitalisasi dan juga mengambil kesempatan daripada ekonomi yang baik di dunia Guinea Spanyol. Selepas kematian Maria Basogo Nguema, Obiang dan saudaranya telah dibesarkan oleh bapaknya dengan istri baru dia lah. Jadi Obiang ini dia menamatkan pengajian pertama di Cadena Cineros School Group Ibiben dan juga di La Salle Center di Batam. Kini dikenali sebagai Kolej Kebangsaan Enrique Bo Onkeve, di mana dia memperoleh ijazah dalam pentadbiran buruh lah. Jadi Obiang ni dia menyertai pegawai pengawal kolonial pada zaman penjajahan Guinea dan juga menghadiri Akademi Tentera Am di Zaragoza Spanyol. Dia mencapai pangkat Lieutenant selepas bapa saudaranya Francisco Macias Nguema dipilih sebagai presiden pertama negara itu. Di bawah Macias, Obiang memegang pelbagai jawatan termasuk Gubernur Bioko dan juga Ketua Pengawal Kebangsaan dan juga Ketua Penjara Black Beach. Jadi selepas Macias mengarahkan pembunuhan beberapa ahli keluarga
yang mereka kongsi termasuk ahli saudara lelaki Obiang. Obiang dan orang lain dalam lingkungan dalaman Masias ni takut Presiden menjadi gila. Obiang ni dia gulingkan dia punya bapa saudara pada 3 Ogos 1979 dalam rampasan kuasa lah berdarah. It's yang macam kudeta macam tu. Dan meletakkan dalam pembicaraan atas tindakannya termasuk pembunuhan beramai-ramai orang bubi. Sepanjang dekad sebelumnya, Masias telah dijatuhkan hukuman mati dan dihukum bunuh oleh skuad penembak pada 29 September 1979. Seorang pengawal Presiden Maghribi yang baru diperlukan untuk membentuk skuad penembak kerana askar tempatan takut akan kuasa ajaibnya. Jadi Obiang ini mengisytiharkan bahawa kerajaan baru dan membuatkan permulaan baharu untuk rejim Masias yang kejam dan menindas. Dia ni memberikan pengampunan kepada tahanan politik dan juga menamatkan sistem kerja paksa rejim. Dan juga membalikkanlah langkah rejim sebelumnya yang paling menindas. Jadi Obiang dia tidak mengharamkan cermin mata dan agama Kristian yang sebelumnya diharamkan oleh rejim bapa saudara dia. Bagaimanapun, beliau ni hampir tidak menyebut tentang peranan dia sendiri dalam kekejaman yang dilakukan di bawahnya. Negara ini secara nominal kembali kepada pemerintahan awam pada 1982 lah dengan pengubalan perlembagaan yang kurang otoritarian. Jadi pada masa yang sama Obiang telah dipilih penggal 7 sebagai presiden. Dan dia satu-satunya calon saja. Tiada orang yang bertanding dengan dia. Word kan? Okay? Lepas tu, that's why kita kena belajar daripada Google. Banyak benda yang kita tahu. So, beliau mengangkat sumpah pada 12 Oktober di ulang tahun dia yang ulang tahun ke-14 lah kemerdekaan negara itu daripada Spanyol. Jadi beliau telah dipilih semula pada tahun 1989 dan seterusnya sampai sekarang. Dan dia akan memerintah sampai 2029. Walaupun Parti Pembangkang telah disahkan pada tahun 1992, akan tetapi setiap pilihan raya tetap jugalah Obiang yang menang. Ekonomi negara kecil ini terus bergelut di bawah Presiden Obiang. Imagine lah, dia yang kaya, dia punya family semua menikmati hidup tapi rakyat dia miskin. Jadi kebanyakan bantuan asing lah diperlukan untuk membayar bil-bil negara ini. Ini berubah pada tahun 1995 apabila ExxonMobil menemui minyak di negara ini ya. Jadi penemuan di luar pesisir besar-besaran minyak pada masa itu telah meletakkan negara itu sebagai negara yang ekspor minyak juga. Presiden Obiang ini mempunyai nilai bersih kekayaan 600 juta dolar. Jadi menurut Forbes, beliau merupakan seorang ahli ketua negara yang paling kaya. Okey, pada tahun 2012, Obiang telah mengarahkan pembinaan bandar terancam baharu. Kemudian lokasi yang dipilih aksesnya tu lebih mudah dan iklimnya sederhana. Jadi iaitu terutamanya tanah besar berbeza dengan Malabula. Jadi berletak di Pulau Bioko. Jadi dia cuba untuk membina bandar yang lebih besar lah untuk ekonomi berkurang lah. Obiang dan kabinetnya dan keluarganya didakwa menerima berbilion-bilion hasil minyak. Tapi hasil-hasil tu diorang yang makan sendiri. Tidak diagihkan kepada family. Tidak dialihkan kepada dia punya rakyat. Marathon Oil telah membeli tanah daripada Abaya, kendaraan pelaburan pribadi Obiang, sebanyak 2 juta. Bayangkanlah, kekayaan itu spend untuk family dia saja. Walaupun begitu, kabinet telah membuat peningkatan sederhana tentang perbelanjaan sosial. Ini masih jauh dibayangilah banding dengan perbelanjaan di Istana Presiden itu. Jadi Obiang memfailkan saman libel kepada Mahkamah Perancis terhadap sebuah organisasi yang mempercayai telah merendahkan imej dia konona dengan mengatakan bahwa kerajaannya telah melakukan perbuatan sedemikian, tapi kes telah ditolak. Jadi Obiang ini mempunyai hubungan rapat dengan Riksbank yang berpangkalan di Washington City. Dia dikatakan telah dialu-alukan oleh pegawai atasan Rick untuk mengadakan jamuan tengah hari sebagai perhormatan kepadanya. Publicity mengenai hubungan ini kemudiannya telah menyumbang kejatuhan kepada Bank Ricks.
Kemudian pada 10 November 2010, Mahkamah Agung Perancis telah memutuskan bahwa aduan yang telah difailkan oleh Transparency International Perancis pada 2 Desember 2008 boleh diterima oleh sistem mahkamah di sana. Jadi keputusan itu membenarkan perlantikan hakim, menyiasat dan juga siasatan kehakiman terhadap dakwaan keluarga Obiang yang telah menggunakan dana negara untuk harta sendiri. Jadi itulah cerita tentang Obiang, dan Obiang ini sekarang sudah berumur 84 ke 85 tahun dan still lagi dia menjadi presiden Equatorial Guinean. Jadi bayangkanlah, dia akan memerintah sampai 2029. If umur dia dipanjangkan, diberi rezeki, ada kesehatan, kamu akan tinggal lagi di 2029 dan juga kemungkinan kalaupun dia sudah tidak memerintah, sebenarnya itu takhta tu dia akan turun kepada anak dia juga sebab anak dia adalah vice president. So itu saja. Thank you for watching. Bye.